Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam kemarin, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 15,444 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan 7 dari kes tersebut adalah kes tempatan, manakala 3 kes import. Sementara itu, 2,188 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam lalu, manakala kadar kes positif adalah 0.5%. Bagi kategori 5, hanya 1 kes menerima bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. 113 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 9 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan kepada 15,231. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 3%. Sehingga 24 Disember 2021, kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurang 1 dos vaksin ialah 94.4%, untuk 2 dos vaksin pula 92.9%, sementara 14.5% bagi kadar penerima 3 dos vaksin. Bertemakan Digitally Intellectual Youth DIY, kumpulan-kumpulan belia masjid di negara Brunei Darussalam telah mengadakan Muslim Youth Camp bagi tahun ini. Program yang diadakan bersempena Brunei December Festival dan kempen Hari Bertindak ini buat julung kalinya diadakan secara maya. Perasmian Muslim Youth Camp disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Disokong oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Perkhemahan secara virtual ini akan diadakan selama 2 hari sehingga hari ini 26 Disember 2021. Kira-kira 200 orang menyertai program ini. Antara pengisiannya mendengar ceramah lah, dan selepas itu insyaAllah akan ada bengkel discussion lah, sesama ikut berkumpulan lah, melahirkan generasi yang bermanfaat lah kepada agama, bangsa dan negara lah, melalui pendekatan melalui aktiviti-aktiviti masjid lah. Tapi kali ini kelainannya memang digital lah. Majlis pengundian dan pemilihan bagi calon penghulu Mukim Lumapas diteruskan lagi kemarin bagi hari kedua. Majlis pengundian yang dikendalikan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, diadakan di Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab, Mukim Lumapas secara pandu lalu. 5 calon yang layak bagi jawatan tersebut ialah Awang Amran bin Haji Maidin, berumur 53 tahun, Awang Haji Saini bin Haji Maidin, 58 tahun, Awang Haji Samri bin Haji Muhammad Yaakob, 45 tahun, Awang Haji Hamrin bin Haji Mangshur, 52 tahun dan Awang Haji Zulkifli bin Haji Jaili, 50 tahun. Pengundian diteruskan lagi hari ini di tempat yang sama dan diselajurkan dengan pengumuman keputusan. Pandemik COVID-19 yang masih menular di seluruh dunia bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan dan kesejahteraan manusia, bahkan ekonomi sesebuah negara. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali mengalami situasi tersebut. Justru orang ramai perlu memainkan peranan masing-masing bagi membantu ekonomi negara, antaranya berbelanja di negara sendiri. Pada kebiasaannya, bulan Disember adalah peluang bagi para ibu bapa meluangkan masa bercuti keluar negara bersama anak-anak. Namun, situasi pandemik COVID-19 mengubah segalanya dengan sekatan rentas sempadan bagi mengawal wabak sejak tahun 2020.
Walau bagaimanapun, ia memberi galakan kepada masyarakat di negara ini untuk berbelanja di negara sendiri. Berbelanja di negara sendiri juga merupakan salah satu faktor dalam peningkatan ekonomi negara di samping membantu memulihkan ekonomi domestik, terutama dalam memberi sokongan kepada para peniaga tempatan. Boleh membantu ekonomi negara sendiri. Macam contoh, kalau Tani as orang Brunei, why not Tani majukan ekonomi negara sendiri? Kalau berbelanja di negeri sendiri ni, at least duit yang customer spend di negara ni dapat berbalik semula ia punya profit itu untuk negara lah. Bisa je lah berbelanja di negeri sendiri ni. Jadinya duit itu dia keluar negeri lah. Jadi meningkatkan ekonomi negara kita ni juga. Dengan penduduk di negara ini berbelanja di negara sendiri, para peniaga juga dapat meningkatkan penghasilan dan kualiti produk atau perkhidmatan mereka dalam memenuhi permintaan para pelanggan. Selain itu, ia juga membantu para peniaga dan pengusaha kecil-kecilan yang terkesan dengan situasi ini dalam meneruskan perniagaan mereka. Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Beberapa hasil karya seni lukisan diketengahkan dalam aktiviti Arts at Ban yang diadakan di Ecoponis Garden, Kampung Banukat, Lamunin, daerah Tutong. Aktiviti selama 2 hari itu diadakan sempena Brunei December Festival. Aktiviti antara lain bertujuan bagi memperkenalkan industri seni kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat di sekitar Mukim Lamunin. Antara aktiviti yang diketengahkan iaitu seni lukisan, bengkel dan food art berkonsepkan organik. Workshop seperti handscraft adalah yang mana menggunakan recycle item yang dihasilkan oleh komuniti yang menjadi sebahagian daripada tim Ecoponis lah. Kita juga memperkenalkan organic practice yang dibuat di taman ini lah. Jadi ada sikitnya dari segi program itu adalah sedikit educational juga. Semua macam konsep real lah, seperti lukisan bagian pemenangan, melukis orang, portrait lah, kemudian portrait yang berunsurkan budaya. Saya menggunakan ada 3 jenis warna, yaitu pensel, akrilik sama oil color. Kemudian kertas lukisan pula menggunakan canvas, A4, kemudian lukisan biasa, kertas lukisan biasa. Mempertahankan dialek-dialek Melayu Brunei adalah penting agar ia tidak pupus dan terus terpelihara untuk generasi yang akan datang. Sebagai salah satu usaha untuk mempertahankannya, 7 mahasiswa Universiti Brunei Darussalam tampil dengan menyediakan satu platform bagi orang yang ingin mempelajari dialek-dialek Melayu Brunei secara maya. Aku suka warna kalas apa? Pink. Pink. Nombor talu. Lingualis BN yang ditubuhkan pada bulan Oktober lalu menawarkan perkhidmatan pembelajaran dialek Melayu Brunei seperti Melayu Tutong, Melayu Dusun dan Melayu Bisaya. Dengan mempelajarinya, jati diri sebagai anak Brunei dapat dipertahankan dan dimakmurkan agar tidak pupus di telan zaman demi generasi yang akan datang. So for Anif lang saja kali ya. Entah, saya tidak tahu. Itu saya ingat ada. Ada namanya. Itu orang ramai boleh sahaja pergi ke Lingualis ini untuk mendaftar dan belajar sama-sama kita ni lah. So di sana kami berharap orang banyak banyak ni tampil ke hadapan untuk belajar bahasa-bahasa kita ni tu, dialek-dialek kita ni tu. And also untuk memupuk jati diri itu je lah. And also at the same time untuk membuat orang lagi minat belajar kita ni punya bahasa kita ni sendiri atau insyaAllah. Keinginan untuk berkomunikasi dalam dialek masing-masing menjadi pendorong utama kepada beberapa orang pelajar yang mengikuti platform pembelajaran secara maya ini. Demi mengelakkan ini daripada pupus, jadinya inisiatif seperti mengikuti
kelas bahasa ni adalah bagi saya sangat diperlukan lah, supaya ia akan pupus dengan begitu saja. Kerana ia bukan saja bahasa itu dipelajari, tapi dengan belajar dialek ini, Tani belajar dan mendalami jua budaya Tani. So kadang-kadang dah pakai bahasa dialek itu sendiri. Jadi lama-lama pun hilang. Okay. Jadi pentingnya ada belajar dialek ni. Pada masa ini, sesi pembelajaran menawarkan 3 dialek sahaja dan hanya dibukakan kepada orang awam yang berumur 18 tahun ke atas. Fasa awal endemik bermula dalam usaha pemulihan negara dari kesan pandemik COVID-19. Bermulanya fasa tersebut diharapkan hanya menyebabkan gangguan yang minimum kepada aktiviti harian masyarakat dan keadaan akan pulih secara beransur-ansur. Kembali selepas ini. Kita sekarang berada di fasa endemik, melangkah kepada kehidupan gaya normal dengan norma baharu. Mari kita sama-sama melalui dunia ini dengan selamat demi melindungi mereka yang kita sayangi semasa fasa endemik ini. Pastikan tangan anda sentiasa bersih, bantu mereka yang mudah terdedah dengan menjalankan tugas-tugas mereka, sentiasa memakai sungkup muka apabila keluar rumah. Kehidupan boleh diteruskan seperti biasa selagi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Sentiasa menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bagi anak-anak kita, marilah kita sama-sama memainkan peranan dalam membimbing mereka ke arah yang betul. Aktiviti sosial kini sedikit berbeza, tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh melakukannya dengan seronok. Jika boleh, keluar rumah semasa keadaan kurang sibuk untuk mengelakkan orang ramai. Apabila memasuki mana-mana premis, log masuk dengan menggunakan aplikasi Blue Health. Pastikan anda sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan gunakan pembayaran secara atas talian atau tanpa sentuh sebanyak mungkin. Mari kita semua memainkan peranan kita demi menjaga orang yang kita sayangi dan negara kita. Antarabangsa. Beberapa buah negara Eropah menyaksikan peningkatan jumlah jangkitan COVID-19 yang dipacu dengan penularan varian Omicron di benua tersebut. Britain melaporkan rekod tertinggi kes baru coronavirus dengan lebih 122,000, menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 11.8 juta. Negara itu juga melaporkan 137 kematian akibat COVID-19. Jumlah keseluruhan kematian berkaitan coronavirus kini meningkat kepada lebih 147,000 kes dengan 8,240 pesakit COVID-19 masih dirawat di hospital-hospital. Manakala lebih 23,000 kes Omicron dicatatkan di Britain, iaitu jumlah harian tertinggi berkaitan dengan kes varian COVID-19 itu sejak ia dikesan. Sementara di Perancis, agensi kesihatan setempat mengesahkan 94,000 kes baharu COVID-19, iaitu jumlah tertinggi kes sejak wabak itu dikesan. Dalam perkembangan terkini, Presiden Emmanuel Macron dijadualkan akan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan dasar baharu sebagai usaha mengekang penularan COVID-19. Lebih 10,000 tentera Rusia kembali ke pangkalan tetap masing-masing selepas mengadakan latihan selama sebulan di wilayah berhampiran negara jiran Ukraine. Menurut agensi berita Interfax yang mendapatkan maklumat daripada tentera Rusia menyatakan bahawa latihan tersebut merupakan peringkat penyelarasan pertempuran. Keberadaan puluhan ribu tentera Rusia di wilayah sempadan utara
timur dan selatan Ukraine telah mencetuskan kebimbangan di Kiev dan Sekutu Barat mengenai kemungkinan rancangan Moskow untuk membuat serangan dengan beberapa latihan telah diadakan di Crimea. Terdapat pertikaian antara pemimpin Barat dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa bulan kebelakangan ini berhubung isu berkenaan. Bagaimanapun, Tuan Putin menafikan sebarang rancangan untuk pencerobohan dengan menegaskan bahawa Rusia memerlukan komitmen daripada negara-negara Barat. Vietnam merancang untuk mengalu-alukan kemasukan pelancong asing melalui laluan laut dan darat selepas melaksanakan program pasport vaksin melalui laluan udara. Menurut Kementerian Kebudayaan, Sukan dan Pelancongan setempat, 3 dari 5 perbandaran termasuk dalam fasa pertama program rintis tersebut telah menerima semula kemasukan pengunjung asing. Sementara itu, wilayah Quang Ninh dan Bandar Danang dijadual akan menerima kemasukan pelancong antarabangsa bulan hadapan, iaitu ketika penerbangan-penerbangan dari dan menuju ke destinasi tertentu disambung semula. Kementerian itu melaporkan fasa pertama program rintis akan dilaksanakan selaras dengan langkah pengawalan dan pencegahan COVID-19. Sekurang-kurangnya 16 orang terkorban manakala 63 yang lain berjaya diselamatkan apabila bot yang mereka naiki terbalik di luar pantai Pulau Paros, Greece di pusat laut Aegean. Menurut pengawal pantai setempat, kejadian itu merupakan yang ketiga berlaku minggu ini melibatkan para pelarian. Mereka yang terkorban termasuk 3 perempuan dan seorang anak damit. Manakala mereka yang berjaya diselamatkan dibawa ke Pulau Paros untuk mendapatkan rawatan. Semasa kejadian, 80 orang dipercayai menaiki bot tersebut ketika para pelarian membuat perjalanan menuju ke Itali dari Turki. Punca kemalangan masih dalam siasatan. China membina lebih 1.39 juta stesen pangkalan 5G pada November lalu, yang mana rangkaian 5G-nya kini menghubungkan 497 juta pengguna telefon mudah alih 5G. Berucap pada forum sidang kemuncak Gigabit City yang pertama diadakan di Bandar Qingdao, wilayah Shandong, Ketua Jurutera Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat berkata, pusingan baharu revolusi sains dan teknologi serta transformasi industri terutamanya didorong oleh teknologi maklumat dan komunikasi, memberi kesan yang mendalam terhadap sistem industri teknologi global, corak pertumbuhan ekonomi dunia dan lanskap persaingan antarabangsa. Rangkaian tersebut antaranya menampilkan jalur lebar yang besar dan merupakan komponen penting bagi infrastruktur baharu. Kementerian Perindustrian pada Mac lalu mengeluarkan pelan tindakan untuk membangunkan rangkaian Dewi Gigabit dan mengeluarkan kriteria penilaian Gigabit City. Pada forum itu, sebanyak 29 bandar termasuk Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu dan Qingdao dipilih sebagai kumpulan pertama Gigabit City di negara itu. Sukan, Indonesia mara ke perlawanan akhir Piala Suzuki AFF 2020 selepas menang 4-2 ke atas pasukan tuan rumah Singapura dalam aksi timbal balik kedua separuh akhir malam tadi. Dengan kemenangan tersebut, Indonesia meraih kelebihan agregat 5-3. Perlawanan akhir dijadualkan berlangsung pada 29 Disember ini. Sementara itu, aksi timbal balik kedua separuh akhir akan diteruskan malam ini menyaksikan Thailand menentang Vietnam. Pasukan Gajah Putih mempunyai kelebihan agregat 2-0 hasil daripada perlawanan timbal balik pertama. Beralih ke perkembangan saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris, 4 perlawanan dijadual berlangsung malam ini. Pendahulu Liga Manchester City akan melayani kunjungan Leicester City. Tottenham Hotspur akan berdepan Crystal Palace.
Arsenal pula akan berkunjung ke laman Norwich City dan West Ham United akan menunggu kehadiran Southampton. Sementara itu, satu perlawanan berlangsung awal pagi esok menyaksikan Aston Villa menjadi tuan rumah kepada Chelsea. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.